Baiklah, selamat datang ke satu lagi episod #NoTapis bersama saya, koresponden Syahidah Sarhid. Kalau selama ini saya ada host macam-macam host host Suhaimi Yusof ada, host Hans Ashri ada. Kadang-kadang kalau terpaksa stand in reporter-reporter saya, kawan-kawan pun terpaksa jadi co-host. Tetapi hari ini untuk membuka tirai, kita sebenarnya ada seseorang yang sekarang sedang meningkat popular namanya di alam social media. Jangan main-main, dia bukan pelakon, dia bukan host, tapi dia pun ada seseorang yang kata orang tu ada ilmu-ilmu tertentu dan boleh menarik ramai orang menyaksikan segala Facebook dan Instagram live dia. Bersama dengan saya ialah Ustaz Fadli. Apa khabar, Ustaz? Baik, Alhamdulillah. Baik, bagus. Yang pertama, saya tak popular. Oh, ya ke? Yang kedua, saya tak ada ilmu-ilmu tertentu. Okay. Saya fikir nampaknya macam tiba-tiba nama Ustaz Fadli ni very melonjak naik dan kita pun fikir, why not kita dapatkan Ustaz Fadli sebagai co-host kita dan ini juga di-approve oleh orang-orang atasan kita juga. Yes, why not we get Ustaz Fadli? Masya-Allah. Sebab tu Bila dengar tu dapat tawaran jadi co-host NoTapis, dia macam like you are flying in the sky. Wow, how is that flying in the sky? Flying in the sky. That's why I also don't know. Kira tak masuk akal lah macam. Okay. Wow, macam tak percaya. Sebab tu Ustaz, sebab macam sebelum ni nama Ustaz macam kita jarang dengar tau. Kalau macam nama ustaz-ustaz yang terkenal lah, Ustaz Zahid, Ustaz Mizi, memang antara mereka yang selalu kita pun selalu hubungi lah, betul. Untuk dapatkan komen berkenaan tentang isu dan sebagainya. Tapi macam saya rasa macam mungkin nama you tu macam saya rasa macam baru terkeluar gitulah waktu CB. Or is it macam minggu kedua CB? Yes. Ataupun macam sebelum tu tak dengar langsung nama you. Tak dari mana menghilang tiba-tiba muncul ni Ustaz Fadli? Allahu Akbar. Okay, saya baru balik Singapura 2014 Ogos. Okay. So itu baru balik daripada Yaman. Then baru start to kerja full time job as a Arabic teacher and one of in one of school ni dalam sekolah yang cakap English pula. Oh wow. Okay, you memang hebat bahasa Inggerisnya ke? Okay lah. It's like medium lah. Medium. Kira sederhana lah. Okay. Bagus. So dari situ baru start to venture out lah, kita panggil lah. Baru ada masjid yang panggil atau Islamic centers yang panggil. So start daripada situ baru pelan-pelan. Tapi time CB tu yang memang kita tengah mendak kat rumah. And kuliah-kuliah tak ada. Habis kalau syaran-syaran semua tak ada. So kita buat IG live lah. Start daripada yang second week tu, daripada Zuhairi. Dia yang ajak awal sekali. Then terus. Dia memang kenal Zuhairi ke apa sebelum tu? Memang kita pernah kerja sama-sama kat Sentosa dulu. Sentosa? Dia kerja apa, Ustaz? Kerja tours. Tours? Yeah. Tours apa? Tours dan mudas. My God. Adakah ini joke-joke Ustaz? Tours kira bawa orang untuk apa? Mengenali Sentosa? Saya kerja dulu Images of Singapore. Sekarang jadi macam tour guide dah. Yes, Okay. So kita bantu-bantu orang situ. So itu kenal dengan Zuhairi sekali. Tapi I work there only for 3 months saja. Habis tu sambung belajar lagi. Sambung belajar di luar negeri? So that time balik is just for so-called macam holiday lah. Dan kemudian bila dah balik so jadi waktu CB tu lah tiba-tiba baru macam terfikir nak buat dekat social media. Sebelum ni you ada social media ke apa ke? Do you have a social media presence? Macam present hadiah. Wow. Bukan. Ada present ke buat saya? Ada, nanti you ambil je dekat luar reception sana Ada dulu Facebook. Okay. And dulu jadi host also under Jom Sembang. Okay. So ada host kat situ. Then after that buat IG je lah. Jadi kirakan dengan bantuan Zuhairi lah baru macam lebih ramai yang boleh kenal siapa Ustaz Fadli. Ustaz Fadli ni juga macam antaranya ada banyak macam-macam nickname kita dengar. Ya ke? Mana ada? Katanya macam Ustaz Ghostbuster lah. Who you gonna call? Ustaz Fadli. Macam mana? Kenapa macam kirakan macam you punya skill ni
Hantu lah you punya. Hantu. Kenapa you pilih hantu jadi you punya ni? Jadi members dia awal daripada time waktu kat pesantren. So waktu kat pesantren tu bila kita duduk, pasal kita duduk asrama dalam dom. So dalam dom tu around 40 to 50 pelajar lah kat dalam. So bila dalam tu ada satu hari ni saya punya kawan baik dia kena rasuk. Kena rasuk macam mana tu? Kena rasuk kita pun tak tahu apa tu rasuk. Oh, so okay. itu baru first time. Waktu tu usia Ustaz berapa? If I'm not wrong, I'm around 13 ke 14. Muda lagi. Alhamdulillah sekarang masih muda. Oh, ya ke? Terbalik je 13 tu Okay. So yang 13 ke 14 tu, sekali dia kena rasuk, then kita tak boleh buat apa-apa. And kita tak tahu macam mana kita apa nak buat. So kita panggil kita punya warden. So warden ni, dia pun bukan ustaz. So dia hanya jaga-jaga pelajar-pelajar. So warden ni panggil ustaz yang betul-betul pakar. So dari situ dia betul-betul buat depan kita orang. So dari situ baru macam macam geram ada, kemudian tengok macam something exciting pun ada. So start dari situ lah, belajar terus. Geram? What do you mean? Yelah macam kawan baik terkena daripada so-called daripada jin, gangguan jin ni semua. And kawan baik. So kita rasa macam geram, kita nak halau ni benda. So start situ terus macam okay lah, belajar. So you belajar ni sebagai sebahagian daripada kurikulum? Tak. Outside of kita punya kurikulum. Sebab that ustaz is not from kita punya pesantren. Ni CCA lah kira kan? Ke enrichment class? Tak. It's just personal. Oh, jadi dia ajar you seorang je? Tak, dengan beberapa kawan-kawan yang lain. Oh. Yang minat je. Bila you kata you minat benda ni, you tak takut ke benda tu? Awal sekali takut. Tapi lama-lama dah terbiasa. Pasal dia suruh ikut. Every time dia ruqyah, bila kita dah belajar, dia suruh kita ikut. So jadi macam kita jadi dia punya PA. Oh. So macam air ruqyah kita kena buat, then barang-barang dia kita kena bawakan. All these things lah, teman. Ini waktu you dekat Indonesia lah? Kat Indonesia. Berapa banyak kali you kena ikut dia sebelum you boleh fly alone? 3 tahun. 3 tahun? 3 tahun ikut all the way. Wow. Berapa often tu? Satu minggu you punya kena pergi ikut? Depends kalau bila berapa banyak orang panggil. Tapi dia also ramai juga orang yang panggil dia kan. Pasal especially dia tinggal kampung apa semua, memang ramai. So orang daripada luar kota pun datang kat dia. Cakap pasal kampung. So kirakan nak tahu juga what is the like, apa yang case yang paling seram sekali lah yang you pernah ikut ustaz ni? Yang dia perlu handle, ustaz you tu perlu handle. That time dia pernah ada pesakit ni, dia ngandung 8 bulan. Bila besok pagi dia punya kandungan dia hilang. Dia punya perut dia yang tadi besar tau, 8 bulan, kempes. Really? And dia pergi betul-betul dia check doktor, dia scan, baby tak ada, tak dalam. Tak ada. Janin dia terus tak ada? Terus tak ada. Dari 8 bulan terus tak ada. Tapi sebelum ni ada? Sebelum ni ada. And dia ada rekod. Ada macam gambar kadang-kadang kita gambar scan semua ada? Semua ada. Dia same hospital yang dia selalu pergi. Kan kena check up. Monthly ke apa gitu kan? Itu yang diorang macam pelik. Macam tak ada. Habis? Macam mana tu? So bila diruqyahkan, dia punya perut dia kembung kempes. All the way macam gitu. Ish. Kenapa tu? Habis so itu dia punya janin dia itu disembunyikan oleh jin. Ya Allah. Disembunyikan oleh jin. So hingga you scan ke apa semua tak dapat. Habis macam mana After few sessions dia kena mandi dengan air ruqyah, rendam. Kita pergi kat daerah macam so-called macam kalau sini swimming pool lah. Kemudian diruqyahkan, maknanya rendamkan the whole body kat dalam apa semua. Kan lama-lama terus makin naik. Then after dah naik tu apa semua, the doctor is with us also that time. Just in case dia nak lahirkan. Anything happen, ada pendarahan ke apa semua, so at least dia ada. So ini tu doktor dia pun macam terkejut pasal doktor tak pernah ada this masalah before. So daripada situ baru doktor dia start percaya, and bila dah check, alhamdulillah ada balik. Masya-Allah. Tapi it takes few sessions. Dia bukan sekali terus sembuh terus ada tak. Yelah, kalau macam kita cakap doktor ni kan mereka lagi percaya pasal unsur-unsur saintifik kan. True. Kita apa yang kita nampak, okay that's it. Tapi sekali tak tiba-tiba benda tu hilang. Ada tanya kenapa, apa yang menyebabkan dia hilang? I mean
daripada siapa yang menghantar ke apa tahu. Tapi that time dia tak cakap. Sebab itu even for now, even I Ruqyah, I takkan cakap siapa yang buat ataupun mungkin namanya siapa, saya tak akan bilang. Tapi you tahu. Karena kalau kita tengok memang kita tahu. Jadi macam mana untuk orang yang mangsa ni macam mana? Yang mangsanya hanya dia fokus antara dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. So tak payah fikir tentang siapa yang buat, daripada makciknya ke, daripada pakciknya ke, daripada suami sendiri ke, semua tak payah fikirkan. Even untuk sekarang pun, kat Singapura pun ada, last week saya buat, suami yang mensihirkan isteri. Yes. Dia so call, maaf kata, dia macam pernah dengar macam nasi kangkang gitu. Exactly the same. Tapi bukan pakai nasi, pakai minuman. Macam mana tu? Biar dia punya isteri dia taat dengan dia. Isteri dia tu dah berapa lama dengan dia sampai? Dah lama, dah tua pun. Habis kenapa dia masih itu? Dia biar isteri dia dengar apa dia cakap, taat dengan dia, turut dengan dia. Biar tak degil lah. Tapi untuk orang yang mensihirkan ni, mesti dia ada ilmu juga kan, baru dia boleh anukan orang. Of course. Tapi kadang-kadang tak semestinya dia ada ilmu. Kadang-kadang dia pergi bomoh ni bilang, you amalkan ni benda pada waktu sekian, pada situasi sekian, nanti you akan dapat apa yang you nak. Habis air tu dia letak kat mana tu, Ustaz? Kasih minum. Itu kalau dia buat apa dia punya cara dia, itu saya tak tahu. Macam mana dia punya cara dia. Tapi bila diminumkan kepada isterinya dan juga anak-anak dia pun kena juga sama. Jadi patuh je lah. So patuh je diorang. Tapi dia punya efek dia, gangguan dia sekarang teruk. Macam mana tu? Dia macam sakit-sakit perut. Dia macam rasa sikit-sikit nak muntah. Kemudian bila tengok suami dia tu, rasa macam takut. Padahal kalau dia tengok suami isteri kan, tak ada rasa takut macam mana pun kan. Tapi dia rasa takut. Tapi tak pernah kena bantai. Dia takut apa tu? Takut hantu ke? Macam dia tengok laki dia tu macam takut hantu. Tak, dia macam segan, takut dengan dia punya suami dia. So apa suami dia cakap, okay, buat. Padahal suami dia tak pernah pukul, tak pernah apa. That's what I heard from dia punya son. Habis anak-anak dia pun kena turut? Anak-anak dia turut juga sama. Tapi anak dia ada satu yang kira tak ini sangat. Tak ini sangat maksudnya? Tak terkena sangat. Macam mana boleh tapis? Rajin solat. Jadi kira kan benda ni, kalau walaupun terkena dengan kita ataupun ada seseorang yang ingin kenakan kita, sekiranya kita ada pendinding, which is kalau kita rajin solat, itu saja. Of course kita ibadah. Ibadah, solat. Solat, puasa. Okay, saya nak kembali kepada yang waktu permulaan you dekat di Indonesia tu yang paling seramkan lah yang waktu janin tu tiba-tiba hilang. Waktu tu macam mana, how do you feel yang waktu tu melihat keadaan tu? Bingung. Macam tak pernah nampak and tak percaya. Tapi bila nampak tak depan tu baru percaya. And it happens. You rasa waktu tu you ada takut tak macam benda tu terikut? Takut. Even every time ikut dengan dia pun kita takut. Sebab takut benda tu ikut dengan kita. All the way. Alhamdulillah belum pernah. Adakah kawan yang lain pernah? Wallahualam itu tak tahu. Itu kena tanya dia punya sendiri kan. Tapi apa yang saya tahu, dorang tak pernah share dengan saya lah kalau ada benda ikut balik ke ataupun tak. So yang wanita tu dah selamat melahirkan lah? Wallahualam, saya tak tahu after that. I don't know. Okay. So for that specific time je yang kita nampak macam gitu. Then after that I don't know about this. So kira kan selain daripada wanita tu, apa lagi yang macam yang you pernah handle case waktu di sana? Waktu sana biasanya kebanyakannya silat. Macam mana? Kira orang ambil ilmu perguruan. So orang ambil silat, orang ambil ilmu batin ni semua. So nanti diorang akan jadi macam harimau, diorang akan jadi macam monyet, even macam ular, all those kind of things lah. So itu pun akan mengganggu. Ada yang ambil ilmu kebal. So all these things that will affect. Selain daripada itu kalau kat Indonesia lah. So sekarang kan you berguru selama 3 tahun. Yes. Then after that baru you balik. Tak, continue ke Yaman. Lepas tu dah. Tak, habis Yaman baru balik ke Indonesia, ke Malaysia, ambil diploma 3 tahun. Then after that continue lagi kat Indonesia, ambil degree selama 1.5 tahun. Then after that dah habis, pergi lagi Yaman another 2 more years.
baru balik Singapore. Wow, so kira kan half you punya lifetime punya pendidikan Yes. dekat luar negara lah. 14 years. Bukan dekat Singapura. Singapura until primary 4 je. That's where your English comes that's in. why my English is English primary 4 English. But it's okay, no Yes, problem. it's You okay. have other skills. Yes. We are in a lot of skills. skill-based economy now, Yes. so it depends more on your skills. Dia cakap apa? Okay. Allahu Akbar. Okay. Mungkin ramai dah tahulah tentang kisah Ustaz yang permulaan yang you selalu pergi luar negeri, belajar di luar negeri kerana waktu tu kalau tak silap saya apa yang kita baca daripada laporan yang telah juga diterbitkan oleh wartawan kita di Berita Harian Cik Adila berkenaan ini tentang ibu bapa Ustaz Yes. Telah menghantar Ustaz terus ke sana. Dia yang hantarkan awal-awal sekali. So waktu itu umur 9 tahun. So ada ustaz daripada my pesantren tu, dia datang kat Singapore, dia beri syarahan, dia ke rumah-rumah. So itu yang dapat tahu. Dari situ dia bilang nak belajar tak Indonesia. So macam okay lah, boleh lah. So bila sana dah bawa pergi sana, the environment lain. Macam Singapore environment, dia tak ada macam all those macam chickens around apa ni semua kan, tak ada ayam. Habis sana jumpa ada ayam. Habis ada masa tu diorang ada main macam hopscotch dan all these things macam very kampung punya ini. So itu yang macam okay lah, macam boleh juga. So duduk sana 2 minggu tau dengan mak bapak. So tapi tak tahu yang mak bapak actually dah plan after that 2 weeks diorang akan tinggalkan kita. Itu tak tahu. So that one me 9 years old, my brother 7 years old. So di situ kita the last day tu of the 2 weeks tu kita tidur sama-sama satu katil. So bila besok pagi kita bangun macam lambat. Sekali kita tengok my father tak ada, my mother tak ada. Then my brother. So I woke my brother up lah. Bangunkan dia. Kata dia, mama mana? Saya tak tahu. Sekali kita keluar apa semua, tengok bag semua tak ada, luggage semua tak ada. Oh dear. So kita start tu macam worry tau. Sekali ada this ustaz datang kat kita. Dia cakap sabar mak bapaknya sudah pulang. Dia bilang kita tak tahu pulang tu apa. Kita tahu balik kan, tapi pulang tak tahu. Dia cakap sudah pergi. Dia cakap dari situ pergi mana? So balik Singapura. Dia cakap situ dah start situ dah terus nangis. So me and my brother kita nangis for, saya ingat lagi, 3 months. Every night kita nangis. Tapi call. Ada call. Tapi yelah, waktu tu mana ada handphone. Tapi dia call is normal punya call. Bila mak bapak pun ada tinggalkan kita snacks. Snacks macam makanan. Then that time is zamannya wang-wang and seaweed. Oh okay. Ustaz pun makan seaweed. Makan. Okay. So wang-wang and seaweed ni, so dia tinggalkan kita. Then tiap kali kita nak makan, kita macam nak makan tu macam sayang. Sebab daripada mak bapak. Then ada part yang time kita betul-betul rasa nak makan, dan kita makan, sambil makan tu sambil nangis. Maknanya teringat mak bapak. Ya Allah. Tu umur 9 tahun. Yelah, saya boleh rasa sebab saya pun ada anak 9 tahun ni macam primary 3 kan. Cuba berani tak untuk tinggalkan kat Indonesia gitu je. Sedih. Itu masalah dia. Tapi Ustaz, selalunya orang kalau mak bapak hantar budak pergi pesantren, anak pergi pesantren, selalunya anak-anak naughty. Ustaz naughty ke apa? Taklah, Alhamdulillah. Macam terbongkar je saya punya rahsia. Tak adalah. I think itu pemikiran dulu kan, macam gitu. Biasa kalau nakal nanti aku hantar kau pergi pesantren, kau pergi pondok ni semua. Tapi Alhamdulillah, wallahualam, I also don't know. Tapi mungkin nakal, mungkin tak. You never ask your mother? Tak pernah lah. Sampai sekarang tak pernah. Tak pernah tanya dia kenapa you dihantar ke sana pada usia muda macam itu? Tak pernah lah, tak pernah. Never. It's just macam diorang cakap yang diorang nak hantar je lah. You ada berapa ramai adik-adik? 5. And you number first? First. So first and second kena lah? First, second kena. Yang sekarang kat Yaman, third and fourth. Oh, tapi diorang tak bukan pesantren lah? Kat Yaman sekarang so-called macam pesantren lah. Tapi usia diorang berapa bila pergi? Bila diorang pergi usia 16 dengan 14. Yelah, dah remaja juga. Itulah, at least dah besar kan. Half boil matang. Half boil. Oh my
it took me a second to understand half foil. Kira wifi lambat sikit. Memang gini macam apa joke dia memang this level. Dia macam gitu. Dia tak boleh macam serius. I see. Bagus. Dia kalau serius dia macam berita harian. Betul. Kita memang laporkan berita-berita yang serius. Sebab tu kita panggil you. Untuk non-seriuskan. Tapi kesian So kirakan waktu, tapi you tak pernah tanya your parents kenapa, dan you tak pernah macam apa tu question them at all lah tentang tak. Keputusan hantar you ke sana. Diorang just cakap yang diorang nak hantar gitu je. Tapi tak ada macam specifically why apa ni, tak ada. You tak rasa sedih sampai hari ni kenapa dia hantar you dan you tak dapat go through the normal route at least? Tak lah. I think diorang hantar pun ada, alhamdulillah ada dia punya manfaat dia sekarang kan. Itu dapat rasa dia punya result dia punya hasil dia. I think that's why untuk anak-anak, I think mak bapak sendiri yang akan corakkan anak-anak mereka. So you nak anak you apa, then you hantar ke sana, ataupun you tengok diorang punya minat, diorang punya bakat kat situ, then you hantar ke situ. So kirakan you punya kemahiran yang you dapat daripada sana ialah ni kemahiran untuk menghalau-halau hantu. Dia tak semestinya menghalau hantu lah, tapi ada belajar agama-agama at least. Of course lah. Okay. Yang kita nak cakap pasal tentang ini yang you suka cari hantu katanya. Kerana ustaz cari hantu atau hantu cari ustaz? You bila kali pertama yang you betul-betul start buat macam ruqyah dan sebagainya ni? Kat Indonesia. Di Singapura tak? Di Singapura. Bila you first start. Sebab you kata first you ajar Arabic. This is normal pathway laluan untuk seorang asatizah. Selalunya ajar kelas agama, kelas Arab. Jadi macam bila tiba-tiba? 2015. 2015 that time ada kawan juga sama. Because that time ingat nak buat di service. Tapi memandangkan dah bernikah and also dah ada anak. So itu yang my wife macam takut ada benda ikut balik, ikut kacau. So macam okay lah, just biarkan dulu. Then ada that time kawan kena rasuk. So dia betul-betul back untuk minta tolong lah. Dan dia cakap tak boleh lah, isteri aku tak kasih. Dia cakap tolong lah, cakap okay lah. So bila dah pujuk-pujuk dia cakap okay, sekali je sekali je. Dia cakap okay, sekali je. So bila dah sekali tu, bila dah tolong, alhamdulillah okay. So bila balik rumah pun my wife dah macam takut-takut. So tengok macam okay, buka surah Al-Baqarah, all these thing. Macam okay, tak ada apa-apa. Start dari situ, nanti the few months after that ada lagi. Cakap okay lah, go. Sejak dari situ dia cakap go kan. Betul lah, kita go. Start dari situ, alhamdulillah sampai sekarang. Sebab selalunya kalau macam ustaz yang mengendalikan macam ni ruqyah dan sebagainya, selalunya ustaz yang lebih senior lah. Betul. Kan? Jarang ustaz muda macam you yang nak buat benda gini. Jadi kenapa bila you datang menawarkan khidmat macam ni, pandangan orang macam mana pada pertamanya? Ada yang macam tak percaya. Pasal nampak muda gitu kan. Jadi orang tak percaya. Pasal yang biasanya datang macam pakcik-pakcik ataupun ustaz-ustaz yang betul-betul lah senior. Tapi kalau nak tengok sebetulnya, kalau mereka senior, mereka lebih berilmu lah. Jadi kalau Singapura ni nampaknya apa yang saya tahu, apa yang saya kenal, yang lain-lain, perukiah-perukiah lain, saya yang paling muda dan paling kira kurang ilmu lah dan bandingkan dengan yang lain. Yang lain very senior, ilmu pun banyak, pengalaman pun lebih daripada saya. Yelah, tapi walaupun begitu kan, saya nak tahu juga, kalau macam Singapore ni, we are a very, modern country. Yelah, kalau nak dibandingkan dengan you punya kampung-kampung waktu di Indonesia betul. Dulu kan. Jadi mungkin praktis ilmu-ilmu hitam ni kurang. Kita fikirlah. Tak. Untuk saya sendiri, kita Singapura ni banyak perukiah-perukiah. Tapi untuk saya sendiri, saya at least satu hari ada 2. Every day, at least ada 2. Macam mana tu? Adakah dia selalunya mereka yang mengalami ni yang muda ke, yang tua ke, yang apa ke? Semua golongan umur. Kalangan umur. Kalangan ke golongan? Golongan umur, yes. Semua ada. Daripada baby ada. Baby? Even baby pun ada. Macam mana tu?
Kadang saya pukul 2 pagi, 3 pagi, orang call. Dia punya baby dia menangis. Like very loud, very strange. Tiba-tiba nangis macam gitu. Tapi of course saya selalu bilang mungkin kita boleh cari daripada aspek-aspek yang lain lah. Antaranya macam ada kolik. Ataupun kadang-kadang ada sakit macam kembung, all this thing kan. Itu pun kita kena tengok jugalah. Tapi after dorang check with doctor, everything, nothing, no colic, no nothing, everything is fine. Tapi certain timing, dia akan nangis. Macam ada yang pukul 12, dia akan nangis. Every time maghrib, azan maghrib je confirm nangis all the way sampai 2-3 pagi pun ada. Sampai suara, dia bilang suara anak saya dah, hari kedua tu, suara anak saya dah tak ada lagi. Oh dia. Tu baby. Macam So mana? itu pun gangguan juga. Gangguan daripada rumah and gangguan daripada mak bapak. So it will affect dia punya baby. Apa yang gangguan dari mak bapak? Maksudnya macam mana? Maknanya kalau seorang bayi terkena gangguan seperti itu, dia kebanyakannya adalah gangguan daripada mak bapaknya ataupun daripada rumah tersebut. So maknanya mak bapak dia ada gangguan actually. Cuma diorang tak perasan. Mak bapak dia terkena gangguan? Terkena gangguan. When you talk about gangguan ni, apa gangguan maksud Okey, Ustaz gangguan ni maksudnya apa tau? Dia mungkin terkena daripada sihir orang ataupun dia terkena daripada gangguan diri sendiri. Maknanya gangguan sendiri maknanya ada jin yang contohnya jinnya suka dengan badan dia. Ataupun jin suka dengan dia. Ataupun jin sahaja je nak kacau-kacau dia. Dia terkena gangguan lah tu. So di antara macam terkena gangguan daripada mimpi. Contohnya dia selalu mimpi jatuh dari tempat tinggi. Jatuh je tak sampai-sampai. Kemudian yang kedua contohnya dia selalu mimpi ular. Ataupun kalajengking, scorpion. Ataupun kita panggil sebagai anjing hitam. Ataupun Ini semua apa maksud dia? Maksudnya dia ada gangguan. Dia tak ada macam ular maksudnya apa? Ada. Kalau ular biasanya lebih pada sihir. Kalau jatuh dari tempat tinggi, jatuh ke bawah, itu boleh daripada sihir, boleh daripada penyakit ain. Pernah dengar penyakit ain? Orang yang tak suka kita. Yes, orang yang tak suka dengan kita ataupun orang yang jealous iri hati dengan kita. Itu melalui foto boleh ataupun dia nampak kita, kemudian dia puji kita, tapi secara tak langsung dengan pujian tu dia sebetulnya tak suka dengan kita. Contohnya begini. Contohnya banyak kak ya. Masih nak banyak kak Okey, panggil siapa? Syahidah. Baiklah Ustaz. Ya contohnya kalau Syahidah, tudung lawa. Cantik tudung. Tapi saya puji ni saya tak suka ni. Itu boleh jadi ain. Kalau awak tak sebut, Masya Allah, Tabarakallah. Bila ada orang puji, kita kembalikan pujian itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu dalam surah Al-Fatihah, setelah kata Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Allah mulakan terus Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Maknanya apa? Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu Wa Taala, bukan milik manusia. Jadi bila kita dah cakap tu, dia dapat menepis. Yes. Daripada penyakit ain ni. Ain tu maknanya daripada mata. So every time orang tu nampak kita, dia memuji kita, itulah. Tapi macam Ustaz kata, kalau orang tengok daripada gambar pun boleh. Habis kalau gambar, kita kena tahu orang tu cakap pasal kita. Mana kita nak cakap Masya Allah? Itu masalah dia. So kita kena selalu berzikir pada Allah Subhanahu Wa Taala, tambahkan kita punya solat lagi, tambahkan kita punya zikir lagi pada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah Allah akan bantu. Itu secara tak langsung. Tapi kalau depan-depan yang kita tahu, straight away kita kembalikan pada Allah Subhanahu Wa Taala. So itu maksud gangguan lah kat situ. Yes, itu pun boleh jadi gangguan. Okay. Untuk budak-budak especially sama. Even maaf kata, ramai orang kadang-kadang kalau mengandung, nanti kan diorang akan ada that photo. Photo scan. Photo scan tu kan. And they will post in media sosial. Ada sebagian orang mungkin belum dapat rezeki daripada zuriat. Hingga dia tengok, dia ni dah dapat anak dah ni. Okay. Tapi dengan hati yang tak suka, dengan hati iri hati, boleh terjadi orang yang post tu besok-besok atau minggu depan ke apa, gugur. Na'udzubillah. Disebabkan oleh itu saja tau. Yes, that's why bila mendapatkan suatu kebahagiaan ataupun apa sahaja, jangan share social media. Tapi ada orang kata, saya bukan share apa, saya nak share, nak beri inspirasi. Inspirasi, itu terpulang kepada niat masing-masing lah. Niat masing-masing. Tapi kita tak tahu daripada niat orang macam mana. Even kalau pernah nampak macam newborn babies kan, kadang-kadang diorang suka tutup muka daripada emoji and all this stuff. Tengok. Yes, it's because of ain. So penyakit ain ni is real lah. It's real. Even dalam hadis Nabi SAW dia kata al-ainul haq. Maknanya penyakit ain ni betul-betul ada.
Tak sangka kita fikir macam yelah kalau orang cakap ni nanti kita terkena ain. Tapi macam fikir macam mana tu terkena ain? Betul ke? Ya. Boleh terjadi. Yes. Okay, so kembali kepada yang tadi. Ustaz ni banyak benda macam saya nak tanya macam dia punya branch out dia banyak tau. Yes, kembali silakan, kepada ular je, orang yang jatuh je tu apa dah? Kalau jatuh terkena daripada ain. Dia terjatuh ataupun dia mimpi asyik terbang ataupun melayang. Kalau ular kena sihir. Ular, kalau scorpion ataupun anjing hitam biasanya kena sihir. Kemudian di tempat-tempat yang najis dia mimpi. Macam ada yang saya punya patient, dia selalu mimpi, maaf kata dia dalam toilet tengah buang air, ada orang-orang kat dalam semua tengah tengok dia. Dia selalu mimpi macam gitu. Itu maksudnya apa Ustaz? So itu pun sama juga, itu termasuk daripada sihir also. Okay, so kembali I nak tanya pasal yang baby tu, kirakan you tengok baby tu tak ada apa-apa, rupanya ibu bapa dia yang ada gangguan. So saya akan rukiahkan mak bapak dulu. Baru saya akan tengok baby. Jadi yang bapak tu kena gangguan apa? Ada macam-macam gangguan. Ada yang terkena sihir, ada yang terkena gangguan biasa, ada yang terkena ain. So you kata tadi dekat Singapore ni sendiri every day you ada dua Ada dua appointment. Case. Every day. So you kata yang baby antaranya lagi? Banyak. Baby ada, kemudian yang remaja. Maaf kata dia ada ikut ilmu-ilmu ataupun any dance tertentu. Dance? TikTok ke apa? Tak ada TikTok itu memang itu gangguan maha gangguan punya TikTok. Itu saya pun jadi macam tergoda gitu kan. Buat ke tak buat dah buat dah. Okay. Habis apa? So, ada ilmu-ilmu yang nak saya sebutkan ke? Boleh saya sebutkan boleh ke? Macam apa? Ini notapis. Notapis contohnya macam ada kuda kepang dan lain-lainnya. Maknanya mereka belajarkan ilmu-ilmu tertentu. Pun ada juga macam gitu. Kemudian daripada ex-wife, ex-husband, ex-tunang. Itu banyak. Itu banyak. Itu geramnya pasal. Itu geram. Ada yang saya punya case is dia, yang perempuan ni call saya sebabkan dia waktu kat bilik air tu dia termuntah darah, paku dan juga rambut. Keluar daripada tekak daripada tekak dia tau. Paku. And dia tunjuk gambar paku dengan kecil dia punya telapak tangan paku dia. besar. Kecil-kecil je macam ni. Kecil-kecil ini banyak paku. Banyak. Haish. Tapi dia tak ada banyak-banyak lah. Saya nampak tak dalam gambar tu yang dia hantar tu 2-3. Biasanya kalau ruqyah kita boleh keluarkan benda-benda macam gitu. Bila kita ruqyah. Tapi ini belum ruqyah je dia dah keluar gitu, maknanya teruk. Mana orang-orang ni semua dapat khidmat-khidmat bomo ke apa ni semua? Itu tahu tak sekarang bomo semua dah tinggal, semua dah canggih-canggih. Dia bukan kampung-kampung lagi. Sekarang tinggal HDB dah. Wow. Jangan main. Belum tinggal kondo lagi kondo. Nanti tengoklah, mesti ada kondo ke landed ke property, mesti ada punya. Tapi macam mana orang tahu mana nak dapat khidmat bomo ni semua? Of course lah, daripada recommendation. Recommendation daripada kawan. Biasanya seperti itu. Kenapa Melayu suka, bukan Melayu lah tapi kenapa orang suka dapatkan revenge cara gini Ustaz? Untuk mendapatkan kepuasan hati. Dia akan rasa puas lah selagi orang tu sengsara, selagi orang tu macam nak mati, selagi orang tu bisnes dia jatuh, orang akan happy lah. Tapi wouldn't it come back to them? That second, diorang tak kisah. Yang penting orang yang diorang tak suka, orang benci, diorang sengsara, I'm happy with it. Tu masalah dia tu. Bila you dah ubat orang-orang ni semua, dan apa yang selalu you cakap kepada mereka? Okay, the first thing is selalu ingatkan diorang yang bahawa ini adalah ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kadang-kadang Allah Subhanahu Wa Taala uji kita dengan berbagai-bagai macam ujian. Dan Allah Subhanahu Wa Taala bila uji seorang itu, dia nak hambanya ni dekat dengan dia dengan ujian tersebut. So kadang-kadang Allah Subhanahu Wa Taala pilih ujian A contohnya, mungkin daripada hartanya. Sekali bila uji orang tersebut ni, rupanya tak mendekatkan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia rasa okeylah, pekerjaan tak ada pasal COVID dan lain-lainnya, tak apalah, tak kisah. Tapi solat tetap dia tak solat. Dia tak tingkatkan dia punya puasa dia, tak tingkatkan dia punya ibadah bacaan Al-Quran, tak tingkatkan. Tapi bila kena gangguan, ustaz cakap kena solat, kena zikir, kena baca Al-Quran. Okey try lah. Disebabkan oleh itu gangguan, dia dekat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kadang-kadang Allah Subhanahu Wa Taala plan every ujian ni
mudah-mudahan hamba ni dia dapat dekat dengan aku. So that's why lain orang lain dia punya ujian-ujian dia. Ada orang memang ujian gangguan ni yang dapat mendekatkan diri dia pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada yang tak. Wow. So macam So, selalu nasihatkan dia orang macam gitu. Biar dia orang tak patah semangat. jadi selalunya ada macam recurring tak? Dah lepas you dah ubatkan, benda tu datang balik. Oh, of course. Of course. Ada. Even saka pun macam gitu. Orang mesti simpan kat Singapura ni, orang mesti simpan saka, Ustaz. Tapi alhamdulillah ada orang nak buang sekarang. Macam mana nak buang tu? Boleh buang? Of course boleh buang. Tapi dia perlukan banyak session. Masih ada lagi satu patient saya dah masuk setahun ruqyah. Alhamdulillah getting better. Dia punya saka dia. Macam mana tu getting better? Maknanya Waktu tu macam mana? Lepas tu dah lepas tu macam mana? yelah, okay. Macam gini, first kali saya datang rumah dia, bila saya tengah berbual dengan dia punya anak-anak sekali, dengan dia sekali. So bila tengah berbual, dining table macam gini lah, tengah berbual, tiba-tiba dia hentak meja lah. Pakai tangan, dia hentak meja, dia berdiri, dia cakap apa? Kau keluar. Aku yang jaga keluarga ni, bukan kau. Ni suara dia ke dah suara orang lain? Lain. So macam, okay, baru berbual. Belum baca. So saat itu, okay. So bilang anak-anak dia, suruh tarik, suruh kita duduk kat bawah je. Start dari situ, saya terus ruqyahkan. Di situlah dia berubah, dia punya muka dia rasa geram dengan saya. Kena pukul. Dia pukul you? For real? Saya paling banyak sekali kena pukul dengan makcik-makcik. Betul. Dibandingkan dengan ada macam abang-abang ke kakak-kakak ke kan. Jarang. Paling banyak sekali kena hina. Paling banyak sekali kena pukul, kena tampar, kena tendang, makcik-makcik. Okay, hina macam mana? Ustaz bodoh. Even saya punya PA pun tahu. Tapi dia panggil you ustaz ke kau bodoh ke gitu tak, macam? Ustaz bodoh. Pandai dia contohnya tahu. dia orang cakap, kau nak apalah? Ustaz bodoh punya ustaz. Sampai segitu tau. Dia tak apa lah. Dah biasa. So normal lah kalau makcik-makcik panggil saya ustaz bodoh ke time ruqyah itself lah. Kalau tendang macam mana? Kalau tu? tendang that time saya pernah, pasal saya duduk bawah, saya buat air ruqyah pakai baldi. Baldi Pakai baldi. Bukan dah pakai botol lagi lah. Tak, pakai baldi pasal untuk dorang mandian. Oh, jadi gunakan air daripada baldi tu. Okay. Jadi after ruqyah apa semua, dorang kena mandi dengan air bidara ni. So bila ini, that time salah saya jugalah actually. Sebab saya pun nak benda ni keluar. So saya ambil daun bidara tu, kemudian saya nak kasih dia. Dia cakap, busuk. Cakap tak ada busuk. Letak hidung. Cakap tak ada bau apa-apa. Dia cakap tak ada, busuk. Saya kasih lagi, ambil. Dia cakap, situ dia cakap, ustaz bodoh, tak tahu diri. Cakap, okey, tak apa. Cakap, tak apa dah. Ambil. Situ baru dia tendang. Tendang air tu? Tak, tendang you? Saya. Oh. Itu dia tendang saya. Tapi tak kuat lah, tapi dia tendang. Cakap, okey lah. Ni semua biasa lah, normal. Habis makcik pukul macam mana? Makcik pukul pun sama juga gitu. Tapi that time saya duduk sebelah. So daripada macam saya duduk dari depan, bila ruqyah dia nampak dia ada reaction. Saya duduk sebelah. Bila duduk sebelah tu yang saya kuatkan suara, itu dia tepis macam gitu, itu terkena. Itu last month pun sama, kena halau. Dia tarik you keluar ke apa? Kena halau rumah. So maknanya dia tengah time itu juga, dia cakap kau keluar sekarang. Dia sampai dalam keadaan tutup mata tau. Tutup mata, dia boleh nampak, dia boleh jalan sampai ke pintu. Dia buka pintu, kau keluar sekarang. Wah. Saya keluar. Macam mana you punya ruqyah tengah halfway? Halfway lah. Anak dia turun sekali dengan saya, turun bawah, dia minta maaf apa semua. Saya cakap, no problem lah. Dia cakap, bila next lagi? Saya cakap, insyaAllah next week ke apa, nanti kita buat lagi lah. Tapi kira malam tu juga, mak dia minta maaf. Dia cakap, bukan saya tak kontrol tu. Tapi dia tahu mungkin itu daripada anak dia lah yang dia buat ke, ataupun dia tahu diri dia sendiri buat? Dia tahu daripada anak dia. Oh, dia tahu daripada anak dia. Yes. Dia tak sedar lah. Dia tak sedar langsung. Itu dah take over lah, somebody dah take Yes, over lah true. badan dia. So bila seorang tu terkena daripada gangguan, jin ni dia akan straight away go to your brain. Dia akan control everything, even apa yang you ucap, apa yang you gerakkan.
Tapi you boleh dengar. Hmm. Tapi you cannot control. Ni jin kita cakap selalunya ada jin baik dengan jin Islam. Betul. Jin jahat. Dia tak semestinya jin Islam ni maknanya dia tak merasuki orang tau. They can. Dia tergantung kepada apa yang mereka mendapatkan daripada perjanjian ataupun apa yang diorang nak. So sama kalau kita tengok maaf kata sekarang kita tengok orang Islam ada tak yang berjudi? Ada. Ada tak yang main 4D? Ada. Semua haram kan? Semua maksiat. Sama. So jin Islam pun ada juga yang melakukan maksiat. Yang mana waktu itu keimanan mereka sedang rendah. Itu yang mereka mengganggu orang ataupun mereka bekerja dengan bomoh dan lain-lainnya untuk mendapatkan persugihan ataupun orang panggil sebagai sesajen, makanan, tumbalan. Makanan, tumbalan, ni semua macam diorang akan sembelih ayam hitam, all this dengan asap-asapkan keris, all this thing. Yang bomoh kasih dia lah. So ada perjanjian tertentu. So instead of you cari makan, baik you kerja dengan I. You kerja, you ganggu orang ni je. I will give you this. Kita panggil sebagai persugihan dalam Indonesia. Persugihan ataupun kita panggil sebagai sesajen. Which is the sajian makanan lah. Sajian makanan ataupun apa saja, tumbalan-tumbalan. So bomoh-bomoh ni semua dia tahu ke? Dia tahulah you sekarang pun perbaiki orang semua ruqyah orang. Tahu. Diorang ada macam pernah approach you ke apa? Alhamdulillah belum. Janganlah. Dahsyat lah. Yalah sebab dia tahu macam aku dah hantar kat orang ni, lepas tu ada orang lain pula kacau daun. Yalah, tapi kita bantu orang kan. So itulah selalu saya dalam niat bila kita bantu orang, Allah pasti bantu kita. Itu saya selalu ada dalam apa yang saya selalu fikirkan, apa yang saya percaya. Kita bantu orang, tak kisah nak macam mana pun susah ke, nak macam mana pun, Allah tetap dengan kita, Allah akan bantu kita selagi kita bantu orang. Bila you datang, you cakap yang you muda. You cakap yang you muda dan ada tak cakap muda. Taklah, yelah macam yang tadi kita cakap apa tentang apa tu berbanding dengan ustaz-ustaz mapan lain yang buat ruqyah ni. Ada any of them yang curiga akan kemahiran you? Alhamdulillah, for now tak adalah. Alhamdulillah, because I always share apa yang saya belajar melalui daripada kitab-kitab, and also I do explanation on wafak. Wafak tu maknanya dia ada macam kertas-kertas yang mungkin orang simpan kat dalam rumah, tak atas pintu, ataupun ada yang pakai untuk sebagai belt, sebagai pendinding diri, all this thing. So saya buat kajian tentang itu berdasarkan kitab-kitab yang ada, yang pernah saya pelajari. So itu saya will share dalam saya punya IG live ataupun daripada IG videos. Okay, tu tadi saya dah tanya tentang pengalaman paling ngeri dekat Indonesia. Kalau Singapura ada yang pengalaman paling ngeri tak? Singapura ada. Macam mana tu? Yang paling ngeri. So yang paling ngeri that time saya buat ada seseorang ni, dia panggil saya disebabkan tunang dia. Tunang dia rupanya dia ada sihirkan yang si lelaki ni. Yang panggil saya lelaki. Okay. Yang dia suspect dia adalah dia punya tunang dia, which is perempuan. So masa tu saya datanglah macam biasa. And perempuan tu dia pakai nikap tau. Dia pakai nikap. So nampak mata saja. So macam masa Nilofa pula. Macam Nilofa. Ni lapar. Maklumlah belum makan kan. Kesian. Ni lapar. Okay, so bila itu start to ruqyah lah macam biasa. So ingat macam okay lah. And baru so far daripada saya pengalaman, baru first time ruqyahkan orang yang bernikap, baru first time. Wait, so you ruqyahkan yang the girl. Tapi yang kena gangguan tu you cakap yang call you lelaki apa? Ya, tapi dia ingatkan yang si tunang dia ni yang sihirkan dia. Yang perempuan ni yang sihirkan dia. Oh, yes. okay. Tapi perempuan tu boleh datang juga. Apa dia? Perempuan tu boleh datang pula. Kita actually kita plan tau. Kita plan pasal perempuan tu tak nak actually. So dorang pergi somewhere, then after that dia bawa pergi rumah dia, which is mak dia pun ada kat situ.
Then dia cakap suruh lepak-lepak rumah tu. Itu dia call saya. So saya secara surprise I see. datang, tapi sebenarnya dah standby. Dah standby dah. So saya datang macam surprise gitu. Itu yang terkejut. Saya bilang tak ada apa-apa. Pasal ruqyah ni kita hanya mendengarkan bacaan daripada Al-Quran and also daripada doa-doa daripada hadis Nabi SAW. Itu saja. Dia tak ada benda lain pun. Dia tak ada asap-asap ke apa lah ni semua. Tak ada panggil-panggil nama jin ke tak ada. So bila itu dia cakap okay. So okay lah, I'm quite happy already pasal dia nak. So bila dah buat, dah start, itu yang paling seram dia apa tau. Mata dia ada pakai celak tau. So dengan dia tertutup gitu, so bila saya baca ruqyah, tiba-tiba dia macam daripada duduk tu, dia terus macam loncat berdiri. Dia macam gini Dah macam nak naik motor ni. Macam nak naik motor gitu. Tapi dia sampai gitu. Dengan muka-muka. Dengan muka-muka. Tapi muka tak nampak, tapi dia punya mata dia macam cakap alamak macam gini pula. Itu that's the first kali di antara yang macam Indonesia apa semua. Itu first kali yang betul-betul saya yang bulu roma semua terus naik sampai ke atas. Kenapa? It's just very lain lah. Dia punya moment dia, situation memang lain. So dia dah buat macam gitu. Sekali sebila saya bacakan lagi, saya dekatkan lagi diri saya dengan dia sambil saya tunjuk. Sebab saya memang tak pernah pegang macam kalau lelaki okey, tapi kalau macam perempuan saya tak nak pegang sebab dia akan jadi fitnah. Walaupun kadang nak macam mana pun kita bilang kita tak pegang ke ataupun kita pegang sikit ke apa, kalau boleh saya elakkan. So bila saya dekatkan, saya hanya tunjukkan begitu, situ dia punya mata dia start naik atas. Macam literally naik atas tau. Eyeball macam dia. gitu. Dia cakap alamak ini lagi makin seram. Itu dah makin macam mana ni. Waktu you ruqyah tu selalunya you kena baca doa apa? Macam Ustaz ada surah apa kena baca? Banyak daripada awal sekali daripada surah Al-Fatihah, kemudian daripada surah Al-Baqarah, surah 102 wattaba'u itu untuk yang terkena sihir. Kemudian daripada 3 ayat terakhir daripada surah Al-Baqarah, kemudian kita baca daripada surah Ar-Rahman, kemudian masuk lagi daripada surah Saffat 1 sampai 10, kemudian daripada surah Al-Mulk 1 sampai 5, kemudian daripada surah Al-Kahfi 1 sampai 11, dan surah Az-Zalzalah, surah Al-Insyirah, surah Al-Kafirun dan 3 kul. Itu daripada Al-Quran. So daripada yang hadis Nabi SAW, biasa saya selalu baca yang Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa wasami'un alim. Saya selalu ulang-ulang seperti itu. Itu akan ada efeknya. Waktu you kata you takut tu, you ada macam terketar tak nak baca? Alhamdulillah. Itu masalah saya. Bila saya takut, saya makin berani. Itu diri saya sendiri. Jadi kalau saya takut, saya tak pernah layankan. Jadi saya takut, saya kasih lagi. Jadi you bacaan tu lagi kuat. Bacaan apa? Lagi kuat, lagi keluarkan dengan bacaan. Sebab dalam Al-Quran, dia ada ayat ruqyah, dia ada macam-macam different level of ini. So di antara yang paling kuat sekali di antaranya adalah ayat kursi. Memang kita tak menafikan, itu paling kuat. Kemudian saya biasa pakai adalah surah Al-Hashr ayat 21 sampai 24. So lalu kata law anzalna. Itu pun biasa saya akan selalu pakai. So kita akan pilih ayat-ayat yang lebih dahsyat istilahnya macam itu. So start situ baru dia muntah. Sebab orang gangguan. Dia muntah? Dia dah macam dah mata-mata dah lirik-lirik semua dah macam gitu. Macam itu. Terus dia macam terjatuh ke belakang, terbaring, terus dia muntah. Sebab itu every time nak ruqyah mesti siapkan plastik. Habis dia muntah apa tu? Muntah biasa je lah. Tak ada macam muntah. Biasanya saya kalau muntah saya akan check tau. Wow. Macam doktor pula. Tak normal kan. So saya akan check. So saya akan bilang sini mana tempat muntah dia, saya akan check. Selalu saya bawa glove. Macam surgery punya glove tu. Latex ya. So saya akan tengok whether ada paku ke, ada rambut ke, ada apa sahaja kat dalam. Kadang-kadang ada razor blade pun ada. So kena tengok whether ada ke tak ada. Kalau ada, bagus. Tapi kalau tak ada pun tengok daripada gangguan jenis apa dulu. Tapi kalau tak ada, alhamdulillah semua okey. Dan dah lepas perempuan tu dah terbalik, dah muntah? Dah muntah. Then dia punya itu, every time after ruqyah, orang tu akan rasa lemah. Then after that suruh mandi lah. So itu bila nak pergi mandi semua, saya dah balik lah.
So Alhamdulillah yang lelaki ni pun time saya ruqyah, yang lelaki ni pun ada gangguan. Terkena juga daripada yang perempuan ni. Perempuan tu dah hantar dulu. So perempuan tu yang dia punya main. Oh. So dia orang panggil sebagai sihir pengasih. Pengasih? Macam kekasih? Pengasih. Ataupun kita panggil sebagai sihir mahabbah. Maknanya kita buat orang tu cinta dengan kita. Oh, wow. Even minyak-minyak pun ada jual tau. Minyak ni macam pernah dengar. Minyak pengasih. Body semua ada jual. Carousel ada. Even Shopee pun ada tau. Serius? Shopee. Yeah. Hidup Shopee. Bagus. Jadi apa gerakan wanita tu pakai minyak pengasih tu dekat minyak pengasih tu dia pakai tunang dia. Tunang dia. So biar tunang tu kira cinta dengan dia, cinta mati lah. Tapi itu ada sebenarnya gangguan lah. Itu ada macam ada something lah. Of course lah. Dia ada bacaan-bacaan tertentu untuk pakai. You akan ingat, you macam let's say kalau you terkena, you akan ingat orang tu 24/7 you akan ingat. Fuh. You akan nak pergi dia, you nak jumpa dengan dia, everything. Itu bahayanya kalau macam pengasih-pengasih semua. And you're not supposed to force anyone to like love you, to like you. Tapi kalau mereka dah gunakan, apa jadi orang tu? Jadi gangguan lah macam lelaki tu gangguan lah. So dia akan muntah-muntah, dia akan rasa pening. Ataupun time nak solat, dia akan rasa macam kena cucuk-cucuk. Even actually, dia bahagian leher, shoulder blade selalu. Bila nak solat, dia kena cucuk. Even ada my patient, bila kita suruh dia solat, and dia suka sujud yang terakhir tu, sujud terakhir last kan. Biasanya orang suka lama pasal dia nak doa kan. So every time, last punya sujud, dia nak lamakan tu, dia ada rasa macam ada benda cucuk-cucuk dia punya leher tu bangun. Dia cakap selalu saya gitu. Wah, tu kirakan yang wanita tu pengalaman paling ngeri sekali. Itu paling ngeri lah so far. Itu paling ngeri lah. Kalau bandingkan dengan lain-lain semua macam saka ke apa-apa lain semua still okay. Yang itu paling ngeri. Sebab dengan dia punya pakaian dia lah. Pakaian and dia pakai semua black. Oh, lagi. Habis dengan celak lagi. Alamak. So you just stare them in the eye and then baca doa lah. I didn't stare in the eye. I will never stare. So baca je. Baca. Tapi you ada macam terngiang-ngiang tak bila you balik? Ada. Even I cerita dengan my wife. My wife pun sama juga, dia macam seram lah. You ceritakan sini je dah rasa seram. Macam you can almost imagine orang ni macam gini. Oh, kalau you ikut lagi lah. Habis yang mak yang kat situ? Orang yang kat situ? Mak dia dah nangis. Mak yang lelaki ni pun nangis juga. Dia macam tak percaya anak dia kena dengan yang ini pun terkena. Aduh, kesiannya. Itu masalah dia. So ada orang yang dia sanggup untuk lakukan benda yang haram demi kepentingan diri sendiri. Tapi kenapa kebanyakan dalam kita punya masyarakat Ustaz? Why is it not like you don't, maybe adalah dalam kaum lain tapi kita tak dengar as much. True. Saya baru berbual pasal ni benda dengan my agent. Agent? You ada agent? Wow, agent 007 ke? 07 07 plus 85 becomes 91. Right. Okay. Agent saya is insurance agent. Oh, insurance agent. Okay. Insurance agent. Tapi dia Chinese lah. So kita dah kenal dia dah masuk 5 tahun, kena masuk 6 tahun. So dah lama macam itu. So dia tanya macam sekarang, how's your work, apa semua. Cakap Alhamdulillah, everything okay lah. So sekarang kerja apa? Dia cakap buat tahnik, kira cukur rambut baby and also exorcism. Dia macam exorcism? Yeah, you do? Yeah, I do. So macam okay. So how? Itu Indonesia daripada dorang punya side. Yes, ada. Tapi tak banyak. Biasanya mostly macam Hungry Ghost punya all this thing lah. Tapi dia tak ada macam terlalu banyak macam sihir-sihir tak. Saya tak tahu kenapa. It's just kita punya kaum. Mungkin terbawa daripada dulu. Dulu? Maksudnya dulu apa? Wallahualam time kampung ke time macam mana. Wallahualam saya pun tak tahu. Oh. Habis kita pun satu rukun kan. Dengan kita Singapore, Malaysia dengan Indonesia kan. I don't know from where. So kirakan kadang-kadang kita ni
yelah memang yang macam Ustaz kata, kita tak tahu, kita memang satu rukun serumpun lah Rukun serumpun lain. Aduh, rukun iman, rukun Islam ini semua lain kita Rumpun satu rumpun Nusantara. bukan yang itu yang hijau-hijau kat bawah kadang. Betul, rumpun yang kat bawah tu. Rumpun. Ya betul. Hijau, So serumpun lah, macam satu Nusantara gitu kan, together. Malaysia, Indonesia, sekitar. Padang bola semua ada rumpun. Tu rumput lah. Rumput. Alright. Tapi rasa orang Melayu ni macam obses tentang hantu tau Ustaz. Saya rasa yes. Why ya? Itu saya tak tahu. Kenapa You buat je lah cerita hantu ke apa, semua orang minat. Yalah, kenapa? Tak tahu. I think it's just daripada diri kita daripada wallahualam, saya pun tak tahu nak cakap apa. Macam even cerita-cerita hantu yang macam Malaysia punya apa semua, bila buka je terus macam booming kan. Dia macam cerita munafik ke, cerita apa semua. Like ramai orang buat even Munafik 1, Munafik 2, all this thing. Ramai orang yang berkenaan hantu tu memang selalu dapat tarikan. True. Cerita hantu apa. Jadi ni ada ustaz hantu. Lagi banyak tarikan. So saya pun tak tahu daripada mana. Tapi rasa diorang boleh. Do you think kita, kerana kita terlampau obses dengan hantu, kita macam backwards tak Ustaz? Tak, I don't think so. Sebab memang orang yang ada gangguan pun dia akan nampak kelibat-kelibat hitam ataupun macam hantu-hantu, so-called macam hantu lah. Diorang akan nampak all this kind of jinn also. So saya rasa mungkin dia relatable. Dia boleh relate. Tak, maksudnya adakah ia memundurkan masyarakat kita kerana kita terlalu fikirkan cerita hantu sangat? Macam kalau kita tak look forward, macam macam benda lain macam ini. Kadang-kadang mereka cakap cerita hantu ni kadang yalah memundurkan kita lah. Like kita masih terfikir cerita hantu lah, apalah, orang hantar kita lah, apa tapi semua. Memang kita ada geram, kita hantar orang. Tapi as I said, dia relatable. Dia nak macam mana, kita tak boleh cakap yang kita punya pemikiran macam kita macam kuno lah. Tapi dia memang ada dalam kita punya masyarakat. Disebabkan sihir ataupun disebabkan oleh gangguan ke apa, memang ada so-called macam jin-jin tu yang menyerupai daripada hantu-hantu, memang ada. So itu saya rasa is very relatable. Kenapa amalan tu masih ada Ustaz, you rasa? Untuk kaum kita, wallahu alam, saya tak tahu macam mana nak jawab dan apa dia punya sebab dia pun saya tak tahu. Sebab macam Ustaz kata, macam bila you berbual dengan let's say seorang warga lain lah, kaum lain, kalau dia geram dengan dia tu punya business, dia akan work hard untuk dia punya own business. True. Dan untuk make sure dia punya business dia jenama tu lebih besar dari dia ni. Yeah. Tapi Melayu, aku geram dengan bisnes kau, aku hantar benda kat bisnes kau. Yeah. Ada yang macam kadang juga, kalau saya buat reporting dulu bila saya interview wedding providers, yang wedding caterers, kadang-kadang dia cakap kita ni dah biasa masak tau. Tiba-tiba masakan tu tiba-tiba jadi putih, jadi susu. Macam kita dah kita sebenarnya masak kuah dalca lah misalnya tiba-tiba jadi susu. Tiba-tiba macam kat itu makanan semua orang cakap tak sedap for some reason. Yalah, jadi macam masyarakat kita kalau nak jatuhkan orang hantar benda. Macam itu. Tadi saya baru dapat WhatsApp tadi, baru ni, hari ni juga tadi. Sama, ada orang call saya, dia bilang dia small home business buat kuih. Tapi semenjak 2 menjak ni, kuih dia cepat sangat basi. Padahal the same recipe diorang buat daripada dulu. Tapi sekarang cepat basi, cepat rosak, tak menjadi tiba-tiba. Macam gitu. So, tak tahulah macam mana diorang kalau nak jatuhkan orang ni, orang kaum Melayu ni kadang-kadang diorang suka pakai all this macam sihir-sihir untuk menjatuhkan orang. Tapi the thing is, diorang berani nak ambil risiko tu. Sedangkan dia tahu ini adalah seperti Ustaz kata ni bercanggah dengan Islam dan kadang-kadang ada efek kat diri sendiri. Saya rasa manusia sendiri suka dengan cabaran. Suka dengan cabaran dan dia merasa bahawasanya dia dalam keimanan sebetulnya Allah tak nampak. Allah tak lihat. Samalah macam kau bawa kereta kan? Ya. Ada tak? Pernah tak U-turn
Yang mana tempat tu tak boleh U-turn. Illegal to U-turn. Jujur. Okay, sekarang kita tahu kan. Pernah tak? Actually adalah. Ada kan? Ada. Tapi before you U-turn, you ada macam check whether ada of TP course, kita check ke blind ada spot. tak. True kan? You akan check blind spot, you check ada TP. Make sure tak ada orang nampak. Kira maknanya daripada authority. Baru you do your illegal U-turn. Sama dengan orang, manusia, kadang-kadang dia rasa yang Allah ni dalam hatinya, Allah tak lihat. Allah tak perhatikan. Hingga dia akan melakukan apa sahaja cabaran walaupun benda tu haram. Walaupun benda tu salah. Sebab dia rasa yang tak ada orang yang melihatnya. Itu masalah. Dan mereka suka ada cabaran-cabaran manusia. Tapi bila dia datang balik kepada mereka, apa yang jadi? Okay, let's say lepas you dah datang ruqyahkan mereka, betul-betul complete ataupun macam the thing masih ada ataupun macam diorang, depends on gangguan masing-masing. Dia punya efek tu berapa lama selalunya? Depends on gangguan masing-masing. Ada yang gangguan ringan, ada yang gangguan berat. Kalau yang berat, at least 6 months and above. Ataupun boleh sampai 1 year. Walaupun dia dah tingkatkan solat, tingkatkan apa? Of course, pelan-pelan. Dia akan, dia bukan hanya daripada solat ibadah saja tau. Even pemakanan pun main peranan. Maksudnya macam mana tu? Jadi jin ni dia suka dengan badan-badan yang kurang sihat. So itu, saya bila tiap kali saya datang ruqyah, saya akan bilang dengan pesakit saya, kurangkan makan junk food. Oh wow, really? Ada kena-mengena? Yes. Dia akan suka dengan badan yang tak sihat. Makan benda-benda junk food, all these things. Yes. It affects. And dia sebutkan dalam kitab-kitab ruqyah pun sama juga. Mana pemakanan main peranan. So saya akan selalu siapkan kurma ajwa. So satu hari kena makan 7 kurma ajwa. Saya akan siapkan madu sekali dengan habatus sauda. So tiap hari kena makan tu. Biar badan sihat. Oh gitu. Jadi bila-bila badan sihat, makanan-makanan sunnah semua masuk, benda ni pun tak suka duduk dalam. Habis kalau budak-budak tantrum tu, adakah kerana dia makan sangat junk food banyak sangat ke apa Ustaz? Nak kena kasih budak-budak korma ajwa juga ke? Tak adalah. Kalau macam, tapi kalau budak-budak biasanya terkena disebabkan oleh mak bapak sendiri kebanyakannya. Yang macam yang tadi ceritakan tu lah. Yes, true. Daripada mak bapaknya. Baru dia akan efek kepada anak. Sebab anak ni, mereka selagi mereka belum balik apa semua, memang sangat susah mendapatkan gangguan disebabkan oleh diri dia sendiri. Memang susah. Sebab dia belum balik, belum melakukan dosa-dosa, belum melakukan maksiat-maksiat apa-apa. Dia semakin banyak orang tu melakukan maksiat, semakin mudah untuk mendapatkan gangguan. Macam mana mak bapak dia nak tahu dia ada gangguan? Siapa? Untuk anak? Untuk mak bapak dia. Mak bapak dia. Saya akan dah ajar. Dalam saya IG, macam mana kita nak buat. Kita buat ruqyah boleh. Ataupun kita buat air ruqyah untuk kita minum boleh. Ataupun buat air mandian ruqyah. Kita mandi. Kemudian kita akan rasa macam panas. Rasa macam badan terbakar. Padahal air biasa je dengan garam, dengan daun bidara. Why daun bidara? Kenapa? Sebab bidara ni memang daun yang memang atau pokok yang memang jin tak suka. Bidara. So tak kisah bidara Arab ke, bidara Melayu ke, bidara apa, memang benda ni memang tak suka. Dia akan rasa busuk. Kalau Ustaz selalu pergi buat cerita bukan cerita tu. Apa ni you selalu huraikan masalah orang yang ada masalah gangguan ni. Yes. Tapi you sendiri suka tengok cerita tu tak Ustaz? Wow, that's a very straight question. Yes, saya suka tengok. Cerita apa? Cerita Melayu punya hantu ke? Cina punya hantu ke? Cina lompat-lompat yang hantu Melayunya. Melayu punya, Western punya pun saya tengok. Melayunya macam apa your favourite? Oh, my favourite Munafik. That's my favourite. Kenapa? Kerana ada kehadiran orang-orang macam itu ke dalam masyarakat? Taklah. Saya minat dengan Ustaz Adam. I see. That's the first thing dengan dia punya shawl dia. Bagus lah shawl dia. Yang Ustaz Adam punya shawl. Apa yang cerita tu? Dia buat apa pun tak jatuh Betul. Dia buat apa-apa pun tak jatuh. Dia terbalik ke apa semua tak jatuh. Heran, bagus. Dia beli mana tu shawl? Dia nak beli lah. Agaknya tu kan? Itulah ada macam mana agaknya. Mungkin berat lah shawl tu. Mungkin. Tapi kalau berat mesti dia sengit macam gini kan. Betul. Tapi ni steady je. Tu yang saya macam pelik je sikit. So Munafik 1, Munafik 2 apa semua memang. Tapi bila you tengok and then you dengan ada ilmu yang you ada, pengetahuan yang you ada, adakah apa yang mereka lakukan tu betul? Betul. Yang Ustaz Adam yang bagi saya tengok, dan setiap kali dia baca,
saya akan baca sekali. Sebab memang ayat-ayat tu yang dibacakan dalam cerita munafik tu memang ayat-ayat ruqyah. Memang ayat ruqyah. Dan cara penyampaian apa tu semua betul? Sama, betul. Tetapi dia dalam tu of course ada yang melebih lah. Maknanya macam dia ada panjat pokok sampai ke atas, kemudian dia ada sampai ke dinding atas, dia terbang ke sini, terbang ke sana. Tak adalah macam gitulah. Okay. Itu dia untuk nampak exciting gitulah. Tapi yang lain apa semua daripada tangan dia begini, kemudian begini, semuanya ada. Betul. Oh, memang cara nak tangan kita bila Tangan main peranan. Of course. Dia even kita nak kasih benda keluar daripada perutnya ataupun orang yang gangguan, biasanya akan gangguan daripada perut. So kita akan tarik daripada perut, kita akan baca ayat-ayat ruqyah, kemudian tarik ke atas. Habis kalau makcik macam mana? Sampai ke entah. Kalau makcik itu memang susah. Saya akan suruh suami je. Jadi suami dia akan pegang tangan sebelah gini, saya akan pegang suami dia. Oh, you pegang tangan suami dia. So okay. on top of that saya pakai glove. Oh, Tapi okay, bukan yang glove yang apa ni? Latex tau. Habis? Yang tebal punya, yang untuk pergi winter punya. Oh. So saya tak rasa kulit pun. So saya akan letak, kemudian saya akan bilang dia untuk tarik ke atas terus. Itu dia akan muntahkan, akan keluar. I see. Wow. Okay, so kirakan you suka juga tengok cerita hantu lah. Yes. Cerita hantu orang putih suka tengok cerita apa? Saya suka Annabelle lah. Annabelle. For me is good lah. Ada pernah nampak macam kita punya hantu? Orang putih punya hantu dekat dalam komen? Tak pernah lah, tak pernah. Tak ada ada orang macam doll tapi related ke apa? Kalau tak ada? kita tengok yang Annabelle ada, Conjuring also. Especially yang Conjuring tu betul tau. Yang maaf kata dia ada macam bila dia bangun tidur dia ada blue black. Kan? Itu betul loh. Ada. In dalam kita punya case ruqyah pun ada. Jika seseorang itu mendapatkan macam blue black. What is bukan that? disebabkan oleh sports, bukan disebabkan oleh dia kena pukul orang, bukan pasal gaduh, baru bangun tidur ke apa, dia ada gangguan. Dan gangguan tu sudah lama gangguan dia. Lama macam mana? Maknanya lebih daripada 6 months itu confirm. Dalam badan dia? Dalam badan dia. Then how you... Oh, so the only way is to guru the ruqyah lah. Kita tahulah, at least bila nampak dia cakap, kalau let's say kalau ada orang nak saya, Ustaz, saya ada lebam-lebam, tiba-tiba macam lebam-lebam macam ini, saya sudah bilang, okay, awak kena ruqyah. Disebabkan gangguan ni sudah lama actually. Tapi kalau lepas tu lebam tu hilang? Dia hilang, dia akan datang balik. Dia bukan every day dia ada lebam, tambah lebam lagi. Terus macam itu jadi leopard. Okay. Wow, so you suka tengok hantu Melayu dan juga hantu So kita Inggris, nanti kita bandingkan. Bandingkan? Maknanya bandingkan, maknanya tengok yang mana yang sebetulnya betul-betul ada dalam reality, ada yang mana yang bukan. Tapi kalau macam yang betul tak orang cakap kalau simpan apa tu all these apa dolls ke apa will have an effect kalau doll ni memang tak dimainkan, maknanya anak-anak kita tak main apa semua, sebaiknya memang jangan. Sebab memang dilarang ada patung-patung. Patung-patung, okay, itu patung. Tapi kalau yang macam ni figurine semua, dolls apa semua, sebaiknya kalau Spiderman boleh jangan. Ke benda? Kalau memang tak dimainkan, maknanya dia pakai kira untuk display. Sebaiknya jangan. Sebaiknya. Tapi kalau nak juga silakanlah. Memang tak ada paksaan lah. Tapi itu adakah mungkin boleh mengundang? Boleh. I see. Yes. Kalau ustaz tak jadi ustaz nak jadi apa? Allahu Akbar. Ini soalan yang paling saya tak nak jawab. Kenapa tak nak jawab? Ini producer yang kasih. Sebab pernah ada yang tanya juga sama. Kalau tak jadi ustaz jadi apa Okay, saya dulu memang suka berlakon. Oh wow, yes. Ada cita-cita nak jadi actor? Ya, dulu. Dulu. Sekarang tak. Nak berlakon cerita apa tu ustaz? Awak tak tahu lah. That time pasal saya selalu ikut-ikut. Ikut apa? Macam kalau tengok-tengok cerita ke apa, nanti ikut lah. Ini. Cuba kasih line anak metro sikit. Aduh, janganlah. Anak metro pula tu. Tak ada, rantai semua tak ada lah. Kena ada rantai ni semua. Tak pernah terfikir nak jadi macam watak apa ke apa? Tak. Tapi macam anything anything goes. So itu. Then yang kedua saya nak jadi pemain bola.
Right. Dulu, yes. Even saya pernah minta dengan bapak saya that time. Dululah ada Arsenal punya ke Manchester United punya apa daripada scout daripada sana, kira kat sini macam diorang ada trial lah ni sini. Nak sangat pergi. Tak pergi lah. Bapak cakap jangan nak macam-macam. Kesian lah. Dia cakap jangan macam-macam. Jangan nak letak harapan tinggi sangat. Pergi belajar sudah pesantren. Okay, kira kan you tak pernah, tapi you main bola lah. Main. Tapi you tak pernah macam masuk apa league Club apa ke, club league tak ada. Club tak pernah lah, tapi pernah masuk satu club lah. Selalu main apa position Ustaz? Community club. Itu Zumba lain. Itu Zumba, itu lain. Sorry, itu Zumba lain. Oh my god. Azira suka tak dengar-dengar Zumba. Tak ada, tapi selalu main bola apa position Ustaz? Striker ke? Tak, saya tak main kira large field, saya tak main. Large field? Yes. Okay, habis small field lah. Small field lah saya main. Apa? Macam apa? Macam futsal gitu. Oh, futsal. So macam 3 saya aside malas gitu sikit lah. nak lari itu malas. Oh, I see. Habis dia jadi pemain bola. Itu masalah dia. Oh. So malas sikit nak lari kan. So kalau tak jadi ustaz, nak jadi pelakon, nak jadi pemain bola. Yes, betul. Itu yang saya nak asyik. dululah. Jadi kalau siapa-siapa yang telah mendengar di sana, kalau ada macam peluang-peluang untuk ustaz Tak berlakon. nak. Itu dulu. Oh, sekarang tak nak. Sekarang tak lah. nak. Kalau ada peluang, kalau ada tawaran, tak nak. Tak nak lah. Kenapa? Kata nak, macam this is living your lifelong dream. How I want to say, because I, cause like that lah. Macam gitulah. Oh. So, tak sangka you ada minat yang lain daripada yang lain, terus terkeluar daripada ring agama. Betul tak? Oh, ya. Tapi kalau you jadi pelakon, you boleh jadi Ustaz Adam. The real Ustaz Adam. Oh, Masya Allah. Ya, betul. Kalau jadi ada nak panggil apa Singapura nak buat munafik ke apa. Boleh juga actually. Tiba-tiba boleh juga. Tak Ustaz ni tadi kata kan, macam apa tu, ada kadang-kadang tiba-tiba you keluar kan dalam scene ni kan, dalam ustaz-ustaznya scene. I tengok kan kalau you punya IG tu, satu kali IG pukul 10, 11 malam, 12 malam, 1 pagi masih still dia punya penonton tu konsisten 300 orang. Cakap hebat lah ustaz ni Adalah. Tak ada. Dan kebanyakan I pun boleh tengok, siapa juga yang tengok. Ramai pula wanita. Kenapa boleh tengok? Kadang-kadang kita kan reporter, semua kita tengok. Okay, tengok daripada time IG live tu ataupun IG live tu lah. Followers pun semua kita check. Okay. Ramai yang wanita-wanita yang suka mengikut follow Ustaz Fadli. Next question. Peminat wanita you ramai Tak adalah. Tak, jangan modest lah Ustaz. Tak ada. Ada yang DM you tak? Sejujurnya ada. DM macam mana tu? Macam-macam. Seperti? Ada yang just nak cerita je dia punya masalah. Ada yang even saya pernah pergi also yang berpura-pura ruqyah is just to biar saya ada kat situ. Just nak tengok saya. Pun ada juga. Pasal kita, because I've been in this line ruqyah dah lama. So we know how to macam differentiate between yang betul-betul kena gangguan, kena rasuk dengan bukan. Yang kena so bukan itu apa? layankan je lah. Layankan aje lah. So layankan apa semua dah. Tak habis, okay. Dia nak bayar juga, tak payah. Tak payah, jalan je. So kita tahu. Habis dia panggil lagi? Tak. Selain daripada tu, ada tak lagi macam message yang rasanya tak sepatutnya lah diterima? Susah sikit nak jawab lah. Tapi ada. Ada macam willing nak to be your second ni ada. Sanggup ke nak ini semua ada. Sanggup. Ada. Oh wow. Even that time time IG live pun ada. Apa dia cakap? Ustaz, saya sanggup untuk menjadi yang kedua. That IG live tahu, tak komen. And ramai orang, even and that time kebetulan isteri saya tengok.
kawan-kawan dia tengok, diorang screenshot, diorang bulatkan. Oh dear. Macam mana tu? Diorang tunjuk saya lah. Macam itu. Pasal saya bila time live tu, saya tak every comment saya baca kan. Cuma banyak sangat lah kan kadang I pun tengok. So after that, dia tunjuk macam, alamak. Macam ni boleh perang dunia ketiga. Macam mana tu? How does your buat bodoh je lah. react? Buat bodoh je lah. So Dia ada cakap apa? tapi dia tahu saya tak respond to that kan. So dia pun just macam so-called macam stalk that person lah. So macam gitulah. Dengan kawan-kawan dia semua dia ajak semua stalk. Dia panggil dia punya geng lah. So itu saya ingat lagi lah. Itu terjadi bulan Ramadan. Wow, apa tarikan dia? Wallahualam tak tahu. Tak tahu Saya bilang Ustaz. Apa dia? Dia tarikan, you have the whole pelakonnya look. Masya Allah. Tak ada. Ada height, ada rupa, Tak boleh ada. cakap pasal macam kadang-kadang boleh cakap macam pasal agama ni, kadang-kadang tiba-tiba orang macam terkesima tau. Masya Allah, tak ada lah. Tak ada. Saya share je gitu-gitu je. Tak tahu banyak. Tapi you terperanjat tak tiba-tiba ada macam banyak yang meminati? Terperanjat. Sebab saya start daripada yang IG tu. Saya ingat lagi, saya punya followers 3,353. Wow. 3353. Itu second week of bulan Ramadan. So masa tu dah start untuk buat IG live. Saya bilang isteri saya cuba untuk targetkan end of Ramadan 10k. Sekali bila Ramadan itself dah habis tu, tak sampai 10k. Only 9,400 plus. So masih ada 600 lagi kan. So macam okay lah, tak apalah. So bila dah masuk pertengahan Syawal, itu dah sampai 10k Alhamdulillah. Dan kebanyakannya wanita. Macam itulah. You stress tak? Yang follow yang macam, yalah. Takut je lah, takut. Takut apa? Takut. Ini bukan takut hantu tau. Hantu saya tak takut. Ini saya takut. Kenapa? Takut apa? Takut. Pasal kita tahu diri kita, kita tahu keimanan kita apa ni semua kan. Takut tergoda saja, takut tergoda. Takut je. Ada macam godaan-godaan yang betul macam dahsyat. Tak boleh sebut kat sini. Tak boleh lah. Tapi ada yang macam dahsyat jugalah. Tapi try to brush it off lah. It's not a good thing also. Dia membahayakan diri sendiri, membahayakan keluarga. So try not to. Yelah, sebab kadang-kadang bagi mungkin yang peminat tu dia tak nampak tahu tu semua. Dia tahu dia punya end goal aja. Macam you cakap, macam orang nak, bila dia nak lakukan sesuatu kepada orang, dia tak kisah effects dia ke apa, dia tahu dia punya matlamat dia, dia dapat tu je lah. That's it. True. Itu yang saya takut tu. Hantu semua saya tak takut lah. Bawa lah hantu macam mana pun tak takut. Ini saya takut. So macam mana you handle? Macam gitulah. Kalau ada macam ada DM ke, macam ada apa, nampak macam dah lain kan, dan tak layan lah. Tapi ni semua kelalunya macam wanita yang belum berumah tangga lah. Tak tahu pula saya tak begitu. Kalau macam itu saya tak stalk lagi. Okay, saya just then that's it. Okay. So you just selalunya kalau diorang dah cakap itu, you buat bodoh je lah. Buat bodoh je. Jangan tak reply pun. Tapi selalunya kalau yang apa jenis yang you reply? Biasanya kalau betul-betul yang dia ada gangguan daripada mak dia, kemudian dia sebutkan tanda-tanda ni apa semua, maknanya betul lah ni. Ataupun mungkin daripada yang cukur rambut tahnik, ataupun yang nak minta bantuan, contohnya nak baca doa selamat ataupun nak semar rumah, ni semua saya straight away saya reply. Tu semua legitnya lah. Itu legit. Very good. Legit. Legit. Dah ada past tense. No, there's no past tense. Legit. No past tense. Okay, rasanya macam banyak hari ni kita berbual dengan Ustaz Fadli. So inilah insyaAllah dalam episod-episod akan datang, terutama sama sekali dalam apabila kita bincangkan tentang isu-isu sosial. Right. Ustaz Fadli akan menjadi co-host saya. Dan hopefully beliau akan menyuntik kesegaran dan mungkin bertanyakan soalan-soalan hebat kepada InsyaAllah newsmaker kita, guest-guest kita.
Boleh Boleh. Kita akan cubalah. Kita terus hypekan diri. Kita cubalah. Okay, so kita nak main game sikit dengan Ustaz. So saya akan berikan Ustaz 2 perkataan. Okay. So you pilih mana satu idaman kalbu. Alright. Lepas tu you kena cepat-cepat answer, tak boleh fikir. Tak boleh fikir. Tak boleh fikir. Lepas tu you explain je. Kenapa? Okay. Okay. Explain nanti ke sekarang? Explain sekarang. Sekarang okay, saya explain Okay. Saya pilih Belum. belum. I boleh cakap sekarang. I belum kasih you dia punya tu perkataan. Itu betul juga. Apa nak explain tadi entahlah. Okay, so pilih antara dua Topi atau songkok? Songkok. Kenapa? Selalu pakai songkok. Kereta atau motor? Kereta. Kenapa? Selalu pakai kereta? Tak bolehlah jawapan dia sama. Okay, tak. Saya lebih minat pada kereta. Sebabkan memang even before this selalu modify kereta. Oh. So memang minat kat kereta. Holiday kat pantai atau bandar? Bandar. Sebab okay, this thing yang mungkin orang tak percaya. Saya punya orang tak suka terlalu panas-panas sangat. Oh, tak suka panas. Kira macam kena matahari gitu all the way gitu kan. Even kalau you ajak me cycling ke jogging, kira panas-panas memang tak saya suka. tak akan buat. Oh, tak sangka Even kalau macam jalan daripada sini ke bagaimana gitu panas gitu kan, jalan 10 minutes 15 minutes, so I won't. Habis you macam pergi gym aja tak Tak lah. Oh, tak pernah pergi gym Tak angkat berat ke apa? Tak, berat nak angkat saya. So macam gitulah. Kalau bandingkan, even my wife pun tahu yang I memang tak suka panas-panas, macam kena matahari sangat gitu lah. I see. Tapi kalau kena matahari sikit-sikit macam gitu okay lah. Tapi macam literally duduk bawah panas tak suka. That's why I don't like pergi pantai sangat. I always go lebih pada bandar, macam shopping, all these things. Oh, you suka shopping juga? Yeah. Shopping apa? Sekarang banyak online shopping. Online shopping saya tak suka sangat. Saya suka memang pergi tempat tu untuk shopping. Shopping apa? Macam-macam. Suka beli apa? Kasut. Oh, kasut. So, kasut. Hari ni dia pakai Nike hitam. Ada berapa banyak pasang kasut dia ada? Tak banyak lah. Ada beberapa gitu. Beberapa tu macam ada satu almari. Kira satu. Oh, satu almari tapi banyak pasang. Satu. Saya memang suka tu dengan cermin mata. Yes. Cermin mata saya ni sekarang saya ada. Yeah, you have the white one kan? Ya, ada white. Saya ada ni. Saya ada white. Saya ada normal chocolate. Saya ada yang Ray-Ban. Saya ada yang kayu. Dengan last kali saya ada yang transition punya. Macam mana? Apa namanya? Super dry. Wow. Ya, so memang suka minat daripada dulu. Cermin mata. Banyak cermin mata. Kenapa tak pakai contacts? Tak suka contacts? Tak boleh lah pakai contact lens, ngantuk ah. Oh. Tak biasa. So my mata akan klip terus macam ngantuk. So I kalau pakai 2 jam 3 jam I can sleep anywhere. Oh, sebab dry lah. Oh, that dry Kadang-kadang pasal dry. Okay, continue. Alright. Baca atau tonton? Tonton. Tonton cerita apa? Cerita apa-apa je lah. Latest? Tengok cerita apa? Later saya tengok, pasal saya suka tengok YouTube lah. Apa dekat YouTube? Dia ada Speaker's Corner. Speaker's Corner Singapore? Tak. UK. Apa tu? Cakap pasal apa? Oh, yang diorang cakap pasal agama pasal agama, pasal Islamic punya konteks, and also from daripada ada religions lah. Tu yang diorang fight selalu kadang-kadang macam like trying to explain each other's religion kan. Yes. So daripada situ pun saya pun pasal kadang-kadang dia ada rujukan-rujukan yang diorang berikan. Itu yang saya macam okay, betul ke this rujukan betul ada ke all these things. So daripada situ saya pun minat juga to do all this research also. Last kali. Yep. Kelakar atau seram? Kelakar. Yeah. Saya memang tak boleh. I just cannot sit macam very formal gitu, tak boleh. So kelakar. Even my class semua boleh tanya dengan semua my anak murid. Memang setiap hari mesti ada ketawa-ketawa, mesti ada. That's why my IG live, me, Ustaz Tam, Zuhairi, Ustaz Kai, everyone mesti ada ketawa-ketawa, mesti very relax, santai. I tak suka macam very ini. I see. Masih ada kelas lagi? Tak ada kelas lagi? Ada? Masih online. Tapi you selalu ajar apa ya? Arabic class Tak, sekarang tak ajar Arabic class. Sekarang ajar macam Fardu Ain, dan ajar Ruqyah class. Semua. Wow.
So you pilih kelakar bukan seram. Yes, kelakar. Sebab bapak saya pun kelakar. Bapak you? Oh. Dia memang orang yang tak serius juga. Sama macam saya. Exactly same. Kelakar. Tapi you bukan kelakar seram Boleh juga actually kelakar seram. Okey, baiklah. Terima kasih banyak Ustaz Fadli kerana sudi bersama kami dalam #Notapis. Terima kasih. Kita banyak ketahui tentang peribadi Ustaz Fadli dalam episod kali ini. Dan untuk episod-episod akan datang, kita akan temu ramah dengan beberapa tetamu lain yang akan kita undang dalam #Notapis ni. Betul-betul. Nampak macam very power. InsyaAllah. Tapi boleh lah. Tapi ini semua surprise lah. I mean kita tak boleh cakap sekarang apa. Betul. Kan. So kita akan kasih satu persatu surprisingly. Mungkin orang-orang yang betul-betul nak tahu siapa. Then you all need to dengar lah Notapis ni lah. Betul. Sehingga ketemu lagi dalam episod akan datang. #Notapis.